harapan saya bagi bajet tahun 2021 ini, saya berharap agar kerajaan dapat memikirkan tentang equity, terutama bagi pendidikan di luar bandar. Sebolehnya kerajaan dapat menyediakan kemudahan asas seperti perabot yang bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21, menyediakan sekurang-kurangnya TV LCD untuk membantu guru dan pelajar untuk belajar pada masa kini. Capaian internet tu perlulah ada supaya guru-guru dapat melakukan PDPC bersama murid, terutama apabila murid dan guru-guru tidak dapat hadir ke sekolah dan belajar dari rumah. Hasrat saya untuk belanjawan 2021 sebagai seorang pelajar ialah bagi pihak kerajaan menganalisis semula belanjawan mereka supaya pelajar tidak perlu membayar yuran-yuran sekolah yang amat tinggi ataupun duit tuition yang amat tinggi. Ini kerana kita boleh tengok krisis COVID-19 telah menyebabkan beberapa ibu bapa dan keluarga mempunyai masalah ekonomi, dan perkara ini menjadikan mereka menghadapi kesukaran dan bebanan untuk membayar yuran-yuran yang tinggi. Harapan saya untuk belanjawan 2021 adalah agar pihak kerajaan dapat mengembalikan pembelian voucher buku RM250, malah lebih lagi. Hal ini kerana harga pasaran buku yang diguna pakai di peringkat universiti adalah lebih daripada kemampuan seseorang pelajar. Lebih-lebih lagi di musim pandemik COVID-19 kini, banyak perbelanjaan perlu dihadkan. Harapan saya lebih banyak dana yang diberikan kepada para pensyarah dan juga para penyelidik untuk terus berkarya dan melakukan penyelidikan di samping dapat melahirkan lebih banyak graduan pasca siswazah untuk terus memacu dunia penyidikan di Malaysia ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MHI dimulakan tadi dengan pandangan daripada rakyat ataupun orang ramai berkaitan dengan bajet 2021 yang akan dibentangkan nanti khusus dalam skop bidang pendidikan. Tapi walaupun tadi anda dah dengar tadi jawapan salam yang telah pun diberikan. Jadi saya ucapkan selamat datang kembali kepada mama kita, Mami Ubi. Alhamdulillah, terima kasih. Terubah sedikit rindu saya bersama dengan penonton MHI. Alhamdulillah kembali bersiaran pada hari ini selepas hampir 2 bulan ya bercuti. Wow. Okey, kita harapkan agar anda sentiasa berada dalam keadaan sihat ya, sejahtera insya-Allah. Seperti yang kita bincangkan, perkara yang lebih penting untuk kita kongsikan pada hari ini, hari Isnin 2 November 2020. Bagaimana harapan belanjawan negara 2020 dalam bidang pendidikan. Dan pastinya keadaan pada ketika ini adalah lebih mencabar kerana kita berdepan dengan situasi pandemik dunia di mana COVID-19 ni masih lagi belum jumpa jalan noktanya. Tapi kita harus memikirkan bagaimanakah masa depan. Kalau mungkin sebelum ini ada sesetengah individu yang tidak mengambil tahu pun belanjawan negara. Tapi saya kira untuk tahun hadapan ni setiap individu akan mengambil tahu apakah itu belanjawan negara dan bagaimana ianya terkesan dengan keadaan diri sendiri. Ya, betul. Dan hari ini kita tidak berdua, bukan saja saya dan juga Anem, kita bersama dengan abang kita juga, Eli Iskandar. Assalamualaikum semua. Selamat kembali bertugas Anip Izzati. Terima kasih Eli. Panggil mama ke, ibu ke, umi ke apa? Mami. Mami. Saleh sikit kita. Kalsum bersama dengan kita. Selamat kembali dan selamat bertugas. Kita raikan kehadiran anda, melepaskan rindu bersama dengan rakan-rakan tugas. Okey, dan seperti yang disebutkan oleh rakan-rakan, kita bercakap tentang menjelang belanjawan 2021 yang akan dibentangkan nanti. Dan bajet ataupun belanjawan ini istimewa sebab ada dua aspek itu boleh lihat. Satu dari aspek menangani situasi COVID. Satu lagi aspek politik. Bagaimana nak disatukan pihak-pihak yang mempunyai pendirian tersendiri ini yang mengatakan mereka lebih berkeupayaan untuk mengendalikan situasi ini, tapi pada masa yang dititah oleh Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk bersatu padu dan meletakkan buah fikiran untuk memberikan yang terbaik dalam belanjawan kali ini. Jadi ini antara disebutkan ya, untuk menyelesaikan jurang capaian internet. Ini boleh dikatakan kehendak dah jadi keperluan dah. Kan, internet ni bukan lagi kehendak tetapi keperluan kerana kita berdepan dengan situasi tak boleh keluar rumah sangat, tak boleh merentas daerah dan sebagainya, dan sebelumnya berada di tempat di rumah. Jadi banyak urusan harus dilakukan secara dalam talian kan. Dan sahabat tahun sebenarnya untuk bajet yang akan dibentangkan nanti dalam skop bidang pendidikan ini memang tidak pernah ditinggalkan. Malahan bidang pendidikan ini kalau kita ikutkan daripada statistiknya mempunyai bajet yang tinggi ya dalam skop bidang pendidikan ini. Tetapi itu seperti mana yang Ali katakan tadi, kita ini berada dalam norma yang baharu dalam skop bidang pendidikan ini. Dalam bajet 2021 nanti yang akan dibincangkan lebih tertumpu
bertumpu kepada PDP, ya, iaitu pengajaran dan juga pembelajaran dalam talian. Kita tahu bahawa sekarang ini talian internet kadang-kadang ada di tempat mereka, tetapi akses untuk kita mengaplikasikan talian internet itu, contohnya kepada mereka yang berada di luar bandar ataupun mereka yang tidak mempunyai akses tersebut, bagaimanakah cara untuk membantu mereka dalam belanjawan nanti, insya-Allah mungkin ada sesuatulah yang akan diberikan kepada golongan seperti ini. Itu yang dikatakan harapan. Apakah yang diharapkan oleh setiap individu dan setiap bahagian ataupun sektor. Terutama sekali dalam bidang pendidikan ini bukan sahaja pelajar, malah pensyarah juga memikirkan bagaimana dari segi mereka ingin berkarya. Mereka ingin berkarya bukan sahaja ada limitation ataupun limitasinya, tapi pastinya mereka ingin melakukan sesuatu yang baik untuk pelajar-pelajar. Dan 64.1 bilion kalau kita bercerita tentang berapa banyak yang dibelanjakan untuk bidang pendidikan pada tahun lepas. Jadi pada tahun 2021 ini dikabarkan mungkin juga peratusan tertinggi diberikan kepada bidang pendidikan, tetapi kita harus fikirkan bidang kesihatan juga adalah antara yang menelan belanja ataupun memerlukan perbelanjaan yang besar. Itu yang akan difikirkan Jumaat ni 6 November. Ya, betul. Setiap peruntukan akan ada peruntukan COVID. Ya, betul. Pendidikan ada, sektor ekonomi dan sebagainya. Dan kita nak tengoklah bagaimana pecahan itu dibuat dengan gembelingan pemikiran daripada semua pihak, kerajaan dan juga pembangkang. Jadi kita harapkan sesuatu yang luar biasa pada kali ini. Semoga dapat dimanfaatkan. Jadi sepanjang minggu ini kita akan bawakan perbincangan berkaitan dengan belanjawan. Kalau anda mempunyai sebarang pandangan atau saranan, boleh berkongsi dengan kami juga apa yang anda rasakan wajar diketengahkan ataupun dikongsikan kepada rakyat Malaysia berkaitan dengan belanjawan 2021. Okey, kita terus dengan perkongsian akhbar pada hari ini. Berita harian saya mulakan terlebih dahulu. Rentetan daripada apa yang kita berceritakan tadi. Cuma ini tentang persidangan uji kesepakatan. Mesyuarat ketiga persidangan Dewan Rakyat Penggal ketiga Parlimen ke-14 bermula pada hari ini dianggap paling ditunggu-tunggu selepas pelbagai episod berlaku dalam arena politik tanah air. Dan juga penganalisis dan pemerhati politik berpendapat persidangan kali ini juga sebagai titik ujian kesepakatan 222 ahli parlimen bagi menyokong belanjawan 2021. Seperti Eli katakan tadi, inilah masanya untuk semua pemimpin dalam semua parti untuk meletakkan hanya satu objektif ataupun satu matlamat demi memastikan masa depan negara untuk belanjawan negara 2021 ini dapat dicapai kata sepakat. Okey. Dan halaman 2, 3 dan 4 bercerita tentang apakah yang akan diusulkan dan juga apakah yang akan dibincangkan dalam belanjawan negara 2021 pada hari Jumaat ini 6 November 2020. Okey, itu sahaja. Anda boleh dapatkan akhbar berita harian untuk anda mengetahui lebih lanjut lagi. Okey, kita beralih ke NST dulu. Boleh? Boleh. Baik, Muka Harapan NST juga berkongsi cerita yang sama seperti mana yang dikongsikan oleh Anim dalam berita harian. Unity budget, ada tanda soal di situ. Lawmakers from across the divide forwarded their 2021 budget proposals which include allowing EPF account 1 with withdrawals. Ni ramai yang minta ni. Kan, loan moratorium extension and benefits for frontliners. Jadi ini dipanjangkan kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul pada berkaitan dengan bajet ni. Kita nak tumpukan pada muka surat 2 dan juga 3 berkaitan dengan berita yang meredakan sedikit keadaan. More recoveries than new cases yesterday. 972 patients recovered, bringing nationwide tally to 22,220. Cantik nombor ni ya. Jumlah keseluruhan yang pulih 22,220 ya, dan ini tertinggi yang tertinggi dicatatkan semalam 972, dan banyak lagi perkongsian. Dan antara kebimbangan di muka surat 3 ni dikongsikan juga semalam oleh Menteri Kanan, disebutkan floods may pose risk of virus spread berkaitan dengan bagaimana situasi banjir kalau berlaku boleh lagi mengundang risiko jangkitan COVID-19 ini. Jadi pengurusan haruslah digerakkan dengan sebaik-baiknya, sebab nak menempatkan penduduk yang tempat disuruh berpindah satu hal. Betul. Usaha rescue tu pun mengundang risiko juga. Jadi banyak perkara harus diperhalusi. Dan petugas barisan hadapan. Ya, betul. Kan, yang sedang berperang dengan keadaan COVID dan harus dibahagikan untuk keadaan bencana alam pula. Ya. Itu mungkin salah satu cabaran ya. Betul. Okey. Tadi ada satu lagi kita perlu ada tunjukkan slide tu berkaitan dengan Sungai Buloh Hospitalnya. Kita nak ucap tahniah lah. Team gets awarded pula. Get award. Ya.
Sungai Buloh Hospital team gets award. Bukan awarded, gets award. The COVID-19 team at Sungai Buloh Hospital Selangor has been recognised at the Global Health Awards GLA 2020 recently for its unwavering efforts in fighting the pandemic. Health Director General Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah congratulated the head of the Sungai Buloh Hospital's infectious disease department, Dr. Suresh Kumar, and anesthesia and intensive care Department Head Dr. Syaiful Azman Zakaria, as well as the whole COVID-19 team at the hospital for the achievement. Tahniah kita ucapkan mewakili semua rakyat Malaysia kepada Hospital Sungai Buloh. Sebab Hospital Sungai Buloh ni dan COVID ni macam berpisah tiada sepanjang pandemik ni kan. Tahniah atas usaha dan gerak kerja anda lakukan. Okey, seterusnya. Metro? Ya, seterusnya di Metro, ini saya rasa ramai yang dah tahu dan ramai peminat-peminat Niloufar yang menangis semalam. Trending trending. Trending semalam. Sesiapa yang ada gambar Niloufar gantung tu turunkanlah. Yang ada dekat yang airport tu, delete lah. Kak, yang trending tentang Niloufar ke trending tentang yang menangis? Yang menangis, trending. Hashtag jangan menangis. Niloufar sudah diresek oleh Puris. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dalam masa sama kita ucapkan tahniah lah ya. Di muka surat 23 perkongsiannya. Okey, ini dia pengacara terkenal Niloufar dikatakan sudah diresek oleh guru pelakon dan juga pendakwah Haris Ismail nama sebenarnya ataupun lebih terkenal dengan Puris dalam satu majlis sederhana yang berlangsung di kediaman keluarga selebriti itu dan juga ahli perniagaan itu. Terdahulu tular di media sosial semalam apabila ramai warganet membuat perkongsian gambar Niloufar dan juga Puris berpakaian warna sedondon. Cantik, handsome ni, nampak tak? Nampak tengok. Lama. Okey, dan ramai ucapkan tahniah kepada mereka ini dan kalau mereka yang mungkin follow di Instagram Niloufar pun dah lihat dekat Instagram story pagi semalam yang mana mereka menganggap bahawa ini merupakan ada kaitan lah. Mereka rasa macam ada hubungan yang terlampau termeterai sama ada pertunangan ke risik dan sebagainya, tetapi perlu diperjelaskan kat sini tiada majlis pertunangan. Risik tu adalah mungkin. Awak macam manager Niloufar. Manager Niloufar kawan rapat saya. So dapatlah info-info sikit. Jadi apa lagi yang awak tahu yang kita tak tahu semua ni? InsyaAllah mereka akan nikahkan tahun hadapan, Mac 2021. InsyaAllah. Itu saya tak tahu lagi lah. Ini mendatangkan spekulasi ni. Bahaya ya. Itu ada juga yang tahu. Lagi apa lagi? Tak, cukup tu. Lagi ada lebih orang call saya pula nanti kan. Okey, apapun kita ucapkan tahniah kepada Puris dan juga Niloufar dan harapkan yang terbaik. Betul, harapkan terbaiklah. Semoga ke jenjang pelamin. Amin. Amin. Okey, itu dia yang menarik di Harian Metro dan gembira-gembira juga. Ini adalah satu berita yang kurang enak untuk dikongsikan tetapi dimuatkan juga di dalam utusan Malaysia di mana remaja perempuan mati pergelangan tangan putus dipercayai dibunuh. Seorang remaja perempuan ditemui mati dengan pergelangan tangan kirinya putus dipercayai dibunuh di rumahnya di Kampung Lubuk Batu, Kuala Telemong di Hulu Terengganu. Dalam kejadian pukul 9 pagi itu, mangsa Siti Nur Suria Ismail, 19 tahun, ditemui dalam keadaan tertiarap di ruang tamu kediaman. Bukan 19 ni, saya rasa 9 tahun ni. Salah dekat sini. Dengan kesan kecederaan lain pada bahagian muka dan juga badan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mautar berkata penemuan mayat mangsa disedari oleh adik bungsunya yang berusia 15 tahun yang baru pulang dari sekolah kira-kira pukul 2.30 petang. Okey, itu ada. Maknanya betul lah 19 tahun. 19 tahun, ya. 19 tahun. Betul. Dan bila siasatan ada kes ataupun barangan pun hilang dan mungkin ini merupakan kes rompak tapi kita biarkan pihak polis untuk siasat keadaan ini, okey? Okey, dan kita masih lagi nak bercerita berkenaan dengan COVID-19 dan kita sedia maklum bahawa kalau ikutkan dari segi rangka statistik, penularan yang berlaku di Malaysia ini paling tinggi sekarang ini dicatatkan di negeri Sabah. Jadi kita nak tahu juga perkembangan terkini COVID-19 di negeri Sabah. Kita bersama dengan Ali. Silakan Ali. Okey, terima kasih. Sebelum kita bersama dengan pengarah Hospital Sempurna Sabah secara khususnya ini dalam mendepani kes yang dicatatkan paling tinggi dalam banyak kes, 67.3% dari Sabah saja. Kita nak dengarkan ini perkongsian harapan rakyat ataupun warga Sabah dalam mendepani pandemik COVID-19 ini. Saksikan. Sepanjang PKP ini saya menghadapi cabaran iaitu saya perlu bekerja daripada rumah. Suatu situasi yang sangat berbeza memandangkan saya perlu untuk mematuhi larangan merentas daerah. Dan cabaran yang saya lihat dalam kalangan masyarakat khususnya di daerah Kunak dan juga Sempurna, banyak peniaga-peniaga kecil tidak dapat untuk menjalankan kegiatan mereka. Saya agak bersimpati dan terkesan dengan
golongan B40 khususnya dan juga peniaga-peniaga kerana waktu untuk mereka beroperasi adalah terhad dan secara tidak langsung keadaan ini menjejaskan pendapatan mereka. Oleh itu saya berharap dan berdoa agar keadaan ini segera beransur pulih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada frontliner yang bertugas dan juga NGO yang terlibat kerana mereka telah memberikan sepenuh usaha mereka untuk memulihkan keadaan dan memberi bantuan tidak putus-putus kepada rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah. Walaupun persekolahan masih lagi ditangguhkan, pembelajaran atas talian masih lagi dijalankan. Terima kasih kepada cikgu, khususnya dari sekolah saya sendiri, SMK Silabukan, Ladatu Sabah, kerana sentiasa berusaha untuk mengajar kami dan berinteraksi bersama murid. Duit simpanan yang ada pun saya tidak pasti sampai bila boleh bertahan, dan saya tahu bukan saya sendiri saja yang mengalami keadaan begini. So, saya harapkan siapa-siapa yang ada berkemampuan lebih dapat membantu orang-orang yang berada dalam keadaan sukar dan getir pada waktu ini. Ya, semestinya harapan daripada Sabah, dan kita rasa seronok kalau dapat dikongsikan harapan setiap hari kan. Kita mempunyai sikap positif dalam mendepani pandemik ini dan sentiasa mendoakan yang baik-baik saja supaya dapat kita tangani dengan secepatnya mungkin. Okey, masih lagi bercakap tentang Sabah ini, kita bersama dengan pengarah Hospital Sempurna Sabah, Dr. Muhammad Shafazrin Yunus di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Ya, Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baik, kalau boleh dapat dikongsikan sikit situasi secara spesifiknya di Hospital Sempurna ni sekarang? Okey, Eli. Untuk makluman, daerah Sempurna ni, kalau kita lihat kes menurun. Walau bagaimanapun, kita berada dalam red zone dan kita sentiasa bersiap sedia dan bersiap siaga jugalah. Apa juga situasi yang berlaku. Walaupun kita nampak penurunan kes, tapi kita masih bersiap siaga lah orang kata bagi Hospital Sempurna. Dari segi kaki tangan dan petugas-petugas, bagaimana motivasi mereka setakat ini? Okey. Alhamdulillah, jikalau kita lihat pada mulanya daerah COVID kemuncak di daerah Sempurna pada hujung bulan 9 tu, kalau kita tengok semangat dan motivasi kita punya staf tu agak terkesan. Ini disebabkan ada juga staf kita yang positif dan dalam masa yang sama situasi politik yang berlaku pada waktu tersebut. Walau bagaimanapun, saya rasa tindakan pantas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka telah menghantar staf bagi membantu di daerah Sempurna lah, especially di Hospital Sempurna. Jadi saya rasa dengan bantuan yang diberikan dan juga dengan keadaan yang telah improve sedikit demi sedikit di daerah Sempurna, kita nampak motivasi staf Hospital Sempurna bertambah baiklah, Eli. Alhamdulillah, lega kami dengar sebab ialah banyak perbualan di dalam kalangan netizen ni tentang situasi adanya bantuan dan sebagainya, tetapi masih lagi dilihat belum mencukupi, ya, dan ini menggusarkan banyak pihak, terutamanya mereka yang berada di Sabah. Dan kalau boleh doktor kongsikan kabarnya Dewan Bedah Hospital Sempurna dah pun dinaik taraf dan dah mula dibuka. Ya, Alhamdulillah, suatu lembaran sejarah lah bagi Hospital Sempurna apabila Dewan Bedah Hospital Sempurna telah dibuka semula officially pada 30 Oktober. Saya rasa ini suatu usaha besar bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Untuk makluman, sebelum ni semua pembedahan akan dihantar ke Hospital Tawau. Tetapi orang katalah kan, Eli, dalam pandemik ni, dalam wabak ni, ada juga hikmahnya kita dapat menaik taraf fasiliti di Hospital Sempurna, dan insya-Allah dengan pembukaan Dewan Bedah di Hospital Sempurna sedikit sebanyak dapat memberi kelegaan lah, dan kita dapat memberikan rawatan yang terbaik bagi masyarakat di daerah Sempurna. Tahniah diucapkan kepada Hospital Sempurna ni dinaik taraf, ya, selepas dibuka kembali. Okey, kita bercakap juga tentang sukarelawan dari Semenanjung yang datang ke sana dan difahamkan saringannya begitu ketat sekali. Setakat ini penerimaan di Hospital Sempurna sendiri bagaimana? Adakah bilangannya mencukupi ataupun dirasakan perlu lagi penambahan? Okey, alhamdulillah juga bantuan pertama kita dapat bantuan mobilisasi staf kesihatan dan perubatan daripada
negeri Sabah sendiri. Pada mulanya hujung bulan September tu, kalau kita lihat daerah di area pantai timur Sabah, especially Lahadatu, Tawau, terkesan dengan COVID. Jadi apa yang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah adalah menghantar bantuan daripada hospital di area pantai barat. Dalam masa yang sama juga kita lihat bantuan deployment staff daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman juga, sehingga hari ini 104 petugas kesihatan daripada luar daerah dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah tiba di Hospital Sempurna dan memberi bantuan Hospital Sempurna. Seperti yang kita tahu, Hospital Sempurna ini mempunyai hanya 70 katil. Tetapi dengan pembukaan pusat kuarantin dan rawatan COVID, ini pusat rawatan berisiko rendah, kita telah mempunyai jumlah katil sebanyak 1,411 katil. Dan of course dengan pembukaan pusat kuarantin dan rawatan COVID ini memerlukan banyak bantuan staf. Jadi so far kita rasa bersyukur dengan bantuan yang telah dihantar ke Hospital Sempurna dan pada masa ini kita rasa bantuan itu mencukupi. Bagaimanapun kita lihat sehingga semalam pun ada 4 pegawai perubatan daripada Hospital Putrajaya datang ke Hospital Sempurna untuk membantu kita. Baik, okey. Itu antara perkembangan dari segi sokongan pihak luar untuk hospital di Sabah. Adakah diberikan angka kepada pihak Kementerian Kesihatan berapa ramai yang diperlukan ataupun yang mana diberikan itu yang diterima? Okey. Untuk makluman Eli juga, rutin kita menghadapi wabak ni, setiap pagi kita akan bermesyuarat di bilik gerakan untuk kita menilai situasi. Selepas itu kita juga bermeeting dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan kemudian sebelah petangnya sehingga ke malam kita bermesyuarat dengan CPRC negeri untuk kita update berapa kekuatan yang kita perlukan. Dan benda ni dihantar kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi so far kita dapat tindakan yang pantas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Angka yang kita minta memang kita dapat. Alhamdulillah. Okey. Inilah perkabaran yang melegakan khususnya kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan ini. Doktor, akhir sekali kalau saya boleh tanya, persepsi orang awam di Semporna secara khususnya dalam menepani situasi ini bagaimana? Sejauh mana pemahaman mereka? Kalau sebelum ini kita dengar takut untuk keluar dan macam-macam lagi, apabila petugas datang untuk membuat swab test pun mereka risau. Jadi bagaimana keadaannya sekarang dalam kalangan penduduk setempat? Okey, untuk makluman juga saya rasa memang ada kegusaran di kalangan masyarakat bila petugas kesihatan untuk membuat saringan. Sebab mereka tahu kalau dibuat saringan pada masa tersebut, kalau kita lihat situasi mulalah di daerah Sempurna ni, positivity rate tu agak tinggi. Bermaksud jikalau kita membuat saringan, ada berkemungkinan mereka ini akan menjadi positif dan terpaksa dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah. Jadi walau bagaimanapun dengan bantuan daripada jabatan-jabatan lain di daerah Sempurna, kita memberikan penerangan yang baiklah saya rasa. Dan masyarakat sedar bahawa jikalau mereka positif dan juga jikalau mereka ini mempunyai simptom, mereka harus di-isolate ataupun di-kuarantin dan menerima rawatan daripada pihak hospital. Jadi so far saya nampak pemahaman masyarakat agak bertambah baik dan memberi sokongan kepada petugas kesihatan dan juga petugas hospital. Baik, Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Kita doakan dilancarkan, dipermudahkan segala urusan di sana ya. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dr. Muhammad Shah Fazrin Yunus, pengarah Hospital Sempurna Sabah. Jadi pemahaman pun sudah meningkat dan bantuan yang diminta dari segi angka dan juga kekuatan telah pun disempurnakan. Jadi kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, bukan hanya di Sempurna tapi di tempat-tempat lain, di daerah lain juga di negeri Sabah. Baik, kita nak berehat seketika bersama dengan Fadli dan tetamu seketika nanti. Tapi sebelum tu, ini tentang disinfeksi yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Mari saya saksikan. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga,
sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Ya, kalau anda sayangkan keluarga anda yang berada di rumah, kalau boleh tu anda lakukan disinfeksi itu sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 kali sehari ya. Baik, kita masih lagi ingin berbicara tentang dalam skop bidang pendidikan ini dan sudah pastinya kita tahu bahawa dalam bidang pendidikan ini Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mempromosikan TVET ini untuk para pelajar dan juga para usahawan yang mungkin ingin mengaplikasikan ianya dalam bidang pekerjaan, dan Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya telah pun memfokuskan berkaitan dengan pendidikan ini dan juga memperluaskan laluan kerjaya mereka yang telah pun mengambil TVET ini. Baik, untuk memperkatakan tentang program latihan dan pendidikan teknikal vokasional ataupun TVET ini di Kementerian Pendidikan Malaysia, kita bersama dengan Tuan Haji Azman Adnan, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional. Assalamualaikum Tuan Haji. Warahmatullahi. Okay. Terima kasih Encik Fazli. Ya, sama-sama. Ya, kita masih lagi nak membincangkan tentang TVET ini. Saya percaya ramai yang dah pun mengetahui tentang TVET ini, tetapi difahamkan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional menawarkan program TVET ini dan juga untuk para pelajar dan juga untuk kerjaya mereka. Sebagai permulaan, mungkin boleh kongsikan tentang TVET ini, Tuan Haji. Ya, terima kasih. Ya. Kita sedia maklum bahawa bahagian pendidikan latihan dan teknikal vocational ataupun BPLTV dipertanggungjawabkan untuk menguruskan berkaitan dengan semua pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan TVET ini. Dan untuk itu maka pada tahun 2012 kita telah mula melaksanakan transformasi pendidikan vocational ini. Tujuannya adalah untuk memartabatkan pendidikan vocational itu sebagai aliran perdana lah, dan sekaligus tujuannya adalah untuk memperluaskan akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan kepada anak-anak di Malaysia ini. Dan untuk makluman Cik Fazli dan juga penonton, KPM melalui BPLTV sebenarnya adalah merupakan penyedia latihan yang paling besar dari segi latihan dan teknikal vocational ni di Malaysia. Kita mempunyai beberapa entiti, iaitu kita ada 87 college vocational yang sedang beroperasi di seluruh negara. Kita ada juga 9 sekolah menengah teknik di seluruh negara, dan kita juga menawarkan 347 program pendidikan vocational menengah atas di sekolah menengah harian biasalah. Jadi saya sebutkan tadi, apabila kita melaksanakan plan transformasi pendidikan vocational ini, kita telah menaik taraf sekolah-sekolah vocational yang ada di seluruh negara ini kepada college vocational. Saya sebut tadi kita ada 87 buah KV yang sedang beroperasi, dan yang uniknya di Kementerian Pendidikan Malaysia ini kita mengambil pelajar-pelajar kita seawal usia mereka 15 tahun, iaitu daripada lepasan PT3. Apabila mereka masuk ke KV, mereka akan melaksanakan pengajian selama 2 tahun bagi sijil vocational Malaysia,
Dan apabila mereka layak mereka akan dianugerahkan SVM lah, Sijil Vocational Malaysia, yang mana ianya diiktiraf oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, dan sekaligus mereka juga akan dapat Sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 3 yang juga diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di Malaysia lah. Dan sehingga ini kita ada 36 jenis program yang kita tawarkan di College Vocational kita, di peringkat sijil dan juga di peringkat diploma. Daripada 87 buah College Vocational sedang beroperasi ini, kita menawarkan 615 program di seluruh College Vocational. Dan dari segi pendidikan ini, kita melaksanakan pembelajaran berkonsepkan 30% teori dan juga 70% amali. Dan saya juga ingin nyatakan bahawa pelajar-pelajar kita yang masuk ke College Vocational ini, apabila mereka telah menepati syarat, mereka akan meneruskan pengajian di peringkat Diploma Vocational Malaysia atau DVM. Ini juga mengambil masa selama 2 tahun dan diikuti 6 bulan lagi untuk on-job training di industri mengikut bidang pengajian mereka lah. Dan saya juga nak nyatakan bahawa program-program yang kita tawarkan di College Vocational ini diakreditasi oleh agensi kelayakan Malaysia atau NQA dan juga Lembaga Teknologi Malaysia ataupun MBOT lah. KB sebenarnya sekarang ini sudah menjadi satu pilihan kepada anak-anak Malaysia, kepada pelajar-pelajar kita yang cenderung kepada hands-on learning. Ya. Pada tahun 2020, kita mempunyai 53,130 orang pelajar. Dan setiap tahun, Cik Fazli, kita sebenarnya mengambil seramai 14,000 orang pelajar ke College Vocational ini. Dan sehingga tahun 2019, selepas kita melaksanakan transformasi pendidikan vocational ini, seramai 45,000 tenaga kerja yang mahir dalam pelbagai program telah kita lahirkan melalui pengajian mereka di College Vocational ini. Itu program SVM dan juga DVM yang kita tawarkan. Tapi selain daripada SVM dan DVM ini juga, KB turut menyediakan satu platform pengajian program penuh kemahiran, iaitu program Sijil Kemahiran Malaysia ataupun SKM mengikut tahap, dan juga program apprenticeship secara sistem latihan dual national ataupun SLDN. Dan program ini tujuannya adalah untuk kita menyediakan akses pendidikan TVET lah kepada pelajar dalam kategori low and average performer, serta bagi mereka yang tidak layak mengikuti pengajian di peringkat SPM. So, kedua-dua pengajian ini kita laksanakan selama 2 tahun dan diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Sama juga seperti pelajar yang masuk ke program SPM dan DBM, jika tamat pengajian, pelajar yang mengikuti kemahiran ini akan layak dipersijilkan dengan SKM tahap 3 dan juga Sijil Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran yang disetarakan, iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Jadi apabila kita lihat di sini, maknanya pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di College Vocational mempunyai added value, bukan saja mereka memperoleh SPM, tetapi juga mereka memperoleh sijil kemahiran yang saya kira amat berguna apabila mereka masuk ke pasaran kerja lah. Ya, itu yang kita inginkan sebenarnya. Bukan sahaja para graduan ini telah pun mempunyai SPM, malahan mereka telah pun mendapat sijil kemahiran itu. Itu antara yang paling istimewa sekali lah anda kata mereka ini menyertai program TVET ini. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas kesempatan bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, itulah dia. Jadi ini adalah peluang keemasan untuk anda semua yang ingin mengikuti tentang program TVET ini. Jadi anda boleh memasuki ke College Vocational yang telah menghasilkan 45,000 graduan di sana. Baik, kita ingin berhenti break seketika. Sekembali nanti banyak lagi pengisian menarik. Tetapi sebelum itu, ini peringatan untuk anda semua yang mungkin terlupa tentang penjarakan fizikal. Ini ada bikisan untuk anda yang disediakan oleh Faris. Kita saksikan. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar,
pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasaraya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Okey, Kuliah Malaysia hari ini, terima kasih atas perhatian anda dan kita nak berkongsi kisah inspirasi ni seorang guru yang mula-mula mempersoalkan kenapa dia dihantar di sekolah ni, adakah dia layak ataupun dirasakan tidak layak sehingga dihantar ke sekolah pendalaman, tapi akhirnya menyukai, mencintai kerjayanya sehingga kini menjadi finalis Anugerah Hadiah Guru Global 2020. Dan menjadi tular tentang kisahnya hari ini, kita nak sembang lebih lanjut bersama dengan Cikgu Samuel Isaiah di talian. Hello, selamat pagi Cikgu. Hai, selamat pagi. Saya cakap selamat pagi Cikgu ni, saya rasa macam anak murid punya juga. Apa khabar? Khabar baik. Ya, apa pun terlebih dahulu tahniah atas dicalonkan sebagai finalis di 10 yang terbaik ya. Macam itulah. Ya, okey. Tahniah diucapkan. Cikgu, saya bagi cikgu ya. Boleh. Cikgu, bagaimana penerimaan cikgu apabila dimaklumkan menjadi finalis untuk anugerah hadiah ataupun anugerah hadiah Guru Global 2020 ni? Pertama sekali saya sangat bersyukur dan rasa rendah diri kerana dapat pengiktirafan dunia ni. Bagi saya pengiktirafan ni dia menunjukkan ada dua benda lah. Pertama sekali mengenai kehebatan dan teknik-teknik dan guru-guru di Malaysia ni. So we show that teachers in Malaysia have got skills and I think this is a success to the system of what the system has produced. We have produced great teachers for the years. Yang kedua, saya rasa ia menunjukkan tentang kehebatan anak-anak murid orang asli saya. Dan saya ingin highlightkan benda ni bahawa mereka mempunyai kapasiti dan kebolehan yang sangat tinggi jika diberikan peluang dan teknik-teknik yang sesuai dengan kehidupan mereka. Okey, jadi barangkali keunikan kisah dan juga aspirasi cikgu yang membuatkan cikgu menjadi antara yang dipilih ini. Okey, kepada yang pernah membaca kisah Cikgu Samuel ini, ramai yang tertarik seolah-olah boleh dijadikan satu filem ni. Cikgu ketika mula bertugas mengatakan atau merasakan cikgu terlalu bagus untuk dihantar ke sekolah pendalaman ini. Kenapa mengatakan sebegitu? Sebab saya rasa ada persepsi negatif terhadap sekolah-sekolah macam ni. Dan persepsi tu macam, saya pun ada persepsi macam tu. Okey. Itu antara cabaran yang terbesar saya, persepsi negatif. Dan persepsi negatif ni bukan sekadar pada sekolah, pada guru-guru, tapi juga pada murid-murid dan masyarakat orang asli itu sendiri. Dan ini merupakan benda yang cabaran utama yang saya cuba hadapi throughout the year. Persepsi negatif tentang kebolehan murid-murid saya. Selalunya kita kaitkan ketidakupayaan, ketidakbolehan murid-murid orang asli untuk berjaya kerana mereka orang asli dan sebagainya. Dan saya malu untuk cakap sebenarnya saya pun salah seorang daripada golongan-golongan itu. But I think the heroes of this story is not me. The heroes of this narrative, of this whole experience are the children and the community, of how they have opened my eyes, of their amazingness. They have brought me into their culture. You know, buat saya rasa macam saya one of them. Wow. And I'm very proud of my children and I would like to be very grateful to them as well. Ya. Okey, kalau bolehlah dapat kongsikan kami pivotal point tu bila selepas berada di situ merasakan inilah kerja yang patut saya lakukan. This is my calling.
I think after about dalam 6 months, dalam 6 bulan lah saya rasa. Mula-mula tu saya agak struggle untuk adapt sebab dengan budaya, dengan language, dengan budaya kerja sekolah dan sebagainya. Masa tu memang saya sangat struggle. Dan saya rasa saya question diri saya sendiri. Can I do this or not? Sebab the problems that surround the orang asli community is immense, banyak. Dan walaupun saya seorang guru, saya tengok problem lebih kepada bidang pendidikan. Macam mana saya nak improve pendidikan murid-murid saya dalam bilik darjah dan sebagainya. So mula-mula saya rasa sangat cabaran tu lebih daripada apa yang saya boleh buat lah. Tapi I think the love from the children yang mengubah segala-galanya. Dan bila saya mula kenal rapat dengan mereka, bila saya ada hubungan yang rapat dengan mereka dan community, saya rasa that was the pivotal point. I felt that there was a reason for me being here, and then I just embraced it because they embraced me first. Apa kalau boleh dapat dikongsikan sikap mereka yang buatkan penerimaan itu ada? Apa antara ciri-ciri daripada mereka ni? Adakah kerana keinginan mereka untuk belajar ke ataupun kemesraan mereka ke? I think kalau kita nak kata keinginan untuk belajar tu because kalau kita tengok daripada segi research dan pengalaman saya sendiri, kita tengok masalah di sekolah-sekolah orang asli yang utama is usually kedatangan, keciciran dan tidak dapat relate pendidikan dengan hidup mereka. Walaupun ada sekolah-sekolah yang banyak sekolah-sekolah orang asli sebenarnya atas usaha kerajaan telah improve accessibility, jalan masuk ke sekolah dan sebagainya, infrastruktur. Tapi there is still this gap of whether learning is meaningful or not. So that was what I was trying to, make happen with my children. Make learning that something they can engage with, something they can have fun, and they can see it relevant with their daily lives. Cikgu, video-video cikgu kongsikan ini membuatkan ramai yang nak jadi cikgu juga, nak jadi tenaga pengajar juga. Adakah boleh dilihat sekarang ini kerjaya menjadi guru ni sesuatu yang sepatutnya dikejar juga? Saya rasa kerja guru ni sangat susah because it requires two main elements. Satu, kita kena professional, kita kena tahu semua teori-teori, langkah-langkah untuk aplikasi dalam bilik darjah. Dan yang kedua, saya rasa kita kena ada passion. Sebab kalau kita jadi cikgu ni, kalau kita tak ada passion, I will tell you, dia akan jadi satu kerja yang sangat penat, sangat membebankan dan sebab kita bukan terdedah kepada expectation murid-murid saja, kita terdedah kepada expectation masyarakat. Sebab pendidikan ni satu aspirasi negara. So kalau kita tak ada passion, memang sangat susah. Kita tak boleh create sustainability lah. So I think kalau seseorang itu nak jadi guru, dia kena betul-betul bersedia. Betul-betul bersedia, bukan jadi dari segi intelek, dari segi capabilities, but also dari segi hati or passion as well. Itu nombor satu. Passion tu perlu ada untuk jadi seorang guru ni kan. Okey, saya kalau boleh nak sembang panjang dengan cikgu, barangkali ada kesempatan lain kita boleh berjumpa dan bersembang bicara. Akhir sekali lah, cikgu pernah nak buat surprise untuk berjumpa dengan mereka apabila pulang dari New York ni, kemudian tiba-tiba terkantoi sebab mereka kenal kereta cikgu kan? Jadi setakat ni hubungan pastinya akrab, dan apa antara harapan yang disuarakan kepada mereka ni, expectation cikgu sebagai seorang guru terhadap anak murid kesayangan? My expectation is what I try to do throughout these years is to create the best learning environment for them. And my expectation is for them to fulfill their truest potential. Ini bukan mengenai saya ataupun mana-mana organisasi datang ke perkampungan ataupun village orang asli to try to teach them what to do, to try to teach them our ways of life. I don't think that's what I'm doing. What I'm doing is to empower them so that they see their best potential. And kalau murid-murid saya dapat see their best potential, continue to go to be in school, and make something out of their lives. Well, I cannot be more prouder. That is the best thing that can happen to a teacher lah. Cikgu, terima kasih banyak atas perkongsian. Anda inspirasi kami pada hari ini. Terima kasih dan selamat berjaya. Terima kasih. Okey, jaga diri. Cikgu Samuel Isaiah, finalis dan juga guru bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Runcang Muazzam Shah Pahang, dan pastinya kepada yang mempunyai aspirasi menjadi guru, jadikanlah Cikgu Samuel ini sebagai contoh dan teladan kepada kita. Tak kira sama ada beliau memenangi anugerah berkenaan ataupun tidak, yang penting apa yang dihasratkan dalam kalangan pelajar-pelajar, terutamanya anak-anak murid dalam kalangan orang asli ini, mencapai menjadi kenyataan, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik untuk cikgu dan juga anak-anak muridnya. Okey, kita nak bersama dengan Anim Izzati selepas ini. Cuma satu lagi perkongsian yang kita bawakan ialah tentang 14 hari kuarantin diri. Sejauh mana kita harus ikut peraturan 14 hari kuarantin diri ini. Saksikan.
14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Selamat menonton CJ Wow Shop. Wow Shop! Wow, cantiknya. 901 set telah dijual. 1600多套，1729套，2303套已经卖出了。Baik, soalan saya, berapa banyak perkataan wow yang anda dapat nampak di 30 saat iklan sebentar tadi? Okey, all new wow. Maknanya apa yang anda saksikan, wow, wow, wow. Itu adalah antara berita baik kepada anda semua, penggemar-penggemar ataupun peminat program jual beli CJ Wow Shop dahulunya. Tapi hari ini kita nak bawa ataupun nak cerita, nak kongsikan bersama dengan anda tentang all new wow yang akan bermula pada hari ini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, nak perkenalkan tetamu saya hari ini. Kalau dengar suara mereka ni pagi-pagi, daripada tak bersemangat terus bersemangat. Daripada tak nak beli barang tu jadi terus nak beli. Okey, bahaya suara mereka berdua ni. Fiza Saad dan juga Nadia Anwar, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, apa cerita ni? All new wow. Okey, kita ada gosip paling panas untuk minggu ini. Wow, ada gosip siap ya? Kalau sebelum ni kita dikenali sebagai CJ Wow Shop, sekarang ini kita membawakan wajah baru, dilahirkan kembali menjadi Wow Shop, di mana nama yang lebih pendek, nama yang lebih mudah untuk kita sebut. Okey, bila kita sebut pasal mudah, itu objektif kita di Wow Shop, untuk memberikan kemudahan, untuk memudahkan segala-galanya untuk anda yang menonton di rumah mendapatkan apa saja produk dan mengisi keperluan anda di rumah. Okey, dan kabarnya 30 Days of Wow yang akan bermula dan setiap hari akan ada rancangannya. Setiap hari anda akan mengepau mengepau dengan cara ilmiah. Mana tahu kan? Okey, mungkin 30 Days of Wow. Okey, bila bercakap mengenai the all new wow, ini sebenarnya adalah di antara kempen yang kami lakukan selama 30 hari berturut-turut. Sebenarnya telah pun dilancarkan pada 31 hari bulan yang lalu. Okey, 31 Oktober melalui Wanita Hari Ini, tetapi mulai daripada 1 November sehingga 30 November 2020 kami akan memberikan lebih banyak penjimatan, lebih banyak senyuman, lebih banyak pakej hebat, lebih banyak kandungan yang lebih menarik, dan tak cukup dengan itu lagi, tawaran-tawaran yang kami berikan kepada penonton Wow Shop adalah yang lebih baik juga. Di mana kami juga akan memberikan peluang pada jam 8.30 pagi iaitu di TV
TV 9 kita akan memberikan Wow Shop Bag secara percuma, dan pada jam 11.30 pagi melalui 8TV mereka akan menerima 5% campur 6% Wow Cashback. Maknanya dalam 30 hari ni, ini memang super special yang memang tak akan dapat dekat tempat lain. Siap kita buat POP Saya lagi. memang teringin nak buat benda tu. Nak buat macam dah ni. lama nak buat. Ya, ini sebenarnya adalah logo terbaru daripada Wow Shop sendiri yang telah pun itu yang pakai hari ni merah-merah tu. Ya, merah dan juga warna kuning, dan tak cukup dengan itu lagi. Ini dia 30 Days of Wow. Kalau anda boleh perhatikan yang berada di sebelah kami, inilah dia yang kita panggil sebagai Wow Shop Bag. Tetapi selagi stok masih ada. Maknanya anda kena menjadi yang terawal lah. Betul. Okey, untuk bersama-sama 8.30 pagi terpacak depan TV 9. Betul. Okey, dan mungkin nak kongsikan sebab dia punya lagu Wow Wow tu dia dah kat mana-mana corong radio kita dah dengar dah. Betul. Wow wow wow. Suara macam kenal. Kita yang selalu dengar ni suara macam kenal. Suara macam kenal. Sebenarnya okey, semua orang ingat macam tu sebab apa? Orang dengar penyanyinya adalah Nadia tapi bukan Nadia Anwar. Nadia Anwar masih lagi belum melangkah daripada pengacaraan daripada bidang pengacaraan penyanyi belum. Okey, suaranya adalah daripada rakan hos kami sendiri iaitu Nadia Hasnan yang juga merupakan antara hos paling baby lah dalam Wow Shop. Dan versi Mandarinnya dinyanyikan oleh Melissa, di mana lirik ini dihasilkan khusus untuk Wow Shop oleh Datuk Ahmad Izzam Omar dan juga Audimo. Okey, dan lirik dia tu diharap dapat memberikan semangat kepada penonton kita di rumah untuk membeli belah dengan ceria dan juga riang. Itu tema kita, ceria, riang. Betul. Mudah. PKP ni pula, PKPB duduk rumah kan, download je lah aplikasi Wow Shop kan lepas ni. Okey, dan kabarnya kelainan untuk Wow Shop ataupun All New Wow ni, mereka ada Sis Wow. Apa cerita Sis Wow tu? Okey, kalau macam Sis Wow ni orang ingatkan ini adalah pengacara baru. Cukup-cukuplah pengacara yang ada dekat Wow Shop. Tapi boleh kalau nak ada pengacara tambahan. Cuma Sis Wow ni adalah untuk kita personal shopper. Ataupun beliau akan menjadi di antara penasihat. Contohnya kalau kita bercakap mengenai personal shopper. Okey, saya nak baju daripada segi saiz SML, XXL. Kami akan cuba memberikan terbaik untuk anda dan juga kami akan cuba menasihatkan kepada anda apakah di antara keperluan-keperluan yang mungkin boleh disuggestkan kepada mereka. Betul. Tips nak masak, mungkin nak belajar masak kek. Kita ada peralatan-peralatan yang boleh membantu anda untuk menghasilkan menu-menu yang lebih menarik dan juga kreatif. Betul. Tapi yang macam Sis Wow ni, anda hanya boleh mendapatkan khidmat mereka melalui Facebook ataupun melalui social media. Dan anda juga boleh pergi saja ke www.wowshop.com.my, cari saja Sis Wow. So Sis Wow akan membantu anda. Kan, tak payah nak pening-pening dah, tak payah keluar rumah, guna saja personal shopper mereka Sis Wow. Sis Wow jadi kawan baik anda lah lepas ni. InsyaAllah. Okey, mungkin Nadia kata-kata terakhir untuk mereka yang nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang Wow Shop. Okey, untuk anda semua sedia maklum bahawa talian kita dibuka setiap hari 1800180808 ataupun seperti kata Fiza, anda boleh layari bukan cjwowshop.com.my tetapi www.wowshop.com.my dan download aplikasi mobile kami di mana kami akan membantu anda dan memberikan senyuman kepada kehidupan anda, menjadikan kehidupan anda lebih mudah. Kalau Fiza ada nak tambah apa-apa? Okey, kalau macam saya sendiri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sokongan yang tak berbelah bagi kepada semua penonton Wow Shop. Daripada mula kami bersiaran pada 1 April 2016 hinggalah sekarang, dan kami juga mengharapkan agar lebih banyak kandungan hebat yang anda akan rasai dan juga anda akan enjoy. Hidup masih ada wow. Nah, itu masih sama Masih sama. Itu masih sama. Sebab kita sentiasa wowkan hidup anda. Okey, itu dia All New Wow. Tahniah dan juga syabas untuk jenama baru ni, boleh dikatakan ya, Wow Shop, dan yang terbaik kita ucapkan untuk anda semua. Okey, itu dia pengacara masih sama, jangan risau. Masih ada lagi Fiza Saad, masih ada lagi Nadia Anwar bersama dengan anda untuk All New Wow, yang mana Wow Shop akan menemani anda. Okey, itu sahaja yang dikongsikan untuk All New Wow setakat ini. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini, kita ada satu lagi yang ingin dikongsikan. Kalau anda peminat-peminat barangan kecantikan, selepas ini di MSI. Ya, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Mungkin ada di antara anda yang baru saja buka dekat TV3 ataupun tengok kami dekat Facebook. Terima kasih ucapkan kepada anda. Baik, seperti mana yang Anim katakan tadi, kepada anda semua wanita-wanita yang nak kekal cantik, jelita, menawan dan sebagainya. Ini peringatan untuk anda semuanya supaya apa? Supaya anda menggunakan produk ini. Produk ini adalah produk untuk anda mencantikkan dalaman anda sebagai wanita, ya. Kerana kalau kita lihat luarannya dah cantik, dalaman pun kena cantik juga. Jadi apa kata anda dapatkan produk ini
ini iaitu Bel Rosa Advance yang dibawakan untuk anda daripada Felera Beauty Malaysia. Sedia Berhad. Tak nak cakap banyak lagi, jom kita bersama dengan pengasasnya, pengasas Felera Beauty Malaysia. Kita bersama dengan Sharifah Khairah Mohsin. Silakan Khairah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada sahabat saya, Fat, sahabat perjuangan saya lama. Saya Sharifah Khairah Mohsin, pengasas kepada Felera Skin Malaysia. So siapa yang baru tengok hari ini, pertama kalinya saya berdiri dalam Malaysia hari ini. Siapa yang tengok sekarang boleh tekan Facebook dulu. Sebab kita ada something yang sangat special. Tekan Facebook Felera Skin dan juga Facebook saya Sharifah Khairah Mohsin, sebab siapa yang menonton sekarang dan juga ambil gambar dan post di Facebook, kami akan nak pilih salah seorang daripada awak semua untuk memenangi cash wang tunai sebanyak RM100. Jadi hari ini saya bawakan satu yang sangat special untuk wanita-wanita yang nak lebih muda jelita, cantik tanpa chemical dan juga lebih disayangi oleh suami. Dan hari ini saya membawakan, ini dia produk alaf baru iaitu Berosa Advance yang menggunakan teknologi daripada Jepun yang dalam berbentuk jelly. So kalau you tengok hari ini, saya adalah penggemar nombor 1 jelly Berosa Advance kerana dalam satu stick jelly ini dia mengandungi sebanyak 14 jenis bahan, dan 14 jenis bahan ini dia mengandungi bahan-bahan yang sangat bagus untuk wanita. Siapa yang ada masalah yang nampak kulit kusam, jerawat, jeragat dan sebagainya, boleh mencubakan Berosa Advance Jelly kalau nak tampil muda. Saya seorang ibu yang beranak 3 dan alhamdulillah lepas makan je Berosa Jelly ni, saya nampak lebih muda. Dan pada siapa yang menonton sekarang nak buat lebih, duit lebih daripada rumah, sekarang ni ramai sangat yang ketandusan kerja, kena buang kerja, seramai 300,000 rakyat Malaysia yang kena buang kerja. Kami nak bantu siapa yang nak buat duit, at least ada gaji bersih 3,000 sebulan dan ada yang sampai boleh buat duit 200,000 dalam masa sebulan. Kami membuka peluang kepada anda semua yang nak join tim Kilang Duit, dan saya akan ajar daripada dekat bagaimana teknik spiritual marketing. COVID-19 bukanlah salah satu penyebab untuk kita rasa down ataupun kita kata macam hidup kita sudah berakhir, tapi COVID-19 adalah satu kejadian di mana kita dapat merubah hidup kita menjadi seorang yang lebih baik, dan kami di Felera Skin akan mengajar anda semua untuk merubah pendapatan keluarga menjadi bebas hutang, ada duit lebih dan juga dapat kehidupan yang lebih selesa. Kalau nak join, boleh kontak nombor hotline yang tersedia dan juga boleh klik Felera Skin di hashtag Facebook atau Instagram dan boleh dapatkan segala aktiviti yang berada di sana. Rahsia kecantikan seorang wanita bermula daripada diri kita sendiri. Kalau siapa yang nak cantik, nak lebih disayangi oleh keluarga dan juga family, boleh dapatkan Berosa Jelly kerana Berosa ini adalah yang terbaik untuk seorang wanita yang nak cantik tanpa chemical. Okey, baik. Terima kasih Sharifah Khairah. Tak sangka rupanya dah ada anak 3. Okey, jadi jangan lupa untuk anda dapatkan produk ini iaitu Bel Rosa Advance. Baik, kita ingin kongsikan kepada anda semua satu bikisan yang menarik juga untuk diberikan, iaitu berkaitan dengan manfaat internet. Sebab kita tahu bahawa sekarang ini ramai yang menggunakan talian internet di rumah. Jom kita saksikan kompilasi individu yang memanfaatkan internet. Kita saksikan. Saya telah menggunakan internet dan juga memanfaatkan internet sepanjang tempoh pandemik COVID ni bagi mempromosikan bisnes saya. So contohnya saya telah menggunakan medium seperti Facebook, WhatsApp web dan juga Instagram untuk mempromosikan bisnes saya. Kalau kita menyaga di tepi jalan tu macam saya lah sebelum ni pasang payung, ia agak terhad di kawasan itu sahaja. Jadi kalau kita guna internet ni, kita boleh promote sepanjang masa. Maksudnya customer tu dia boleh order sepanjang masa. Dengan adanya internet, saya boleh melayari laman web seperti Google Classroom, Google Meet dan Google Teams untuk meneruskan pembelajaran online. Bukan sahaja bersama lecturer ataupun bersama guru, saya juga boleh menggunakan laman web ni untuk membuat perbincangan bersama rakan-rakan dan lebih mudah sebenarnya sebab dia ada video call. Bila kata bekerja daripada rumah ni, internet tu sangatlah penting sebab dengan adanya internet ni yang kita dapat berhubung dengan rakan-rakan sekerja dan juga dengan pihak majikan lah. Di mana kalau kata majikan ada tugas-tugas yang hendak kita selesaikan dengan keadaan segera, so dia boleh bagi arahan, tak kira lah dalam bentuk email ke, dalam bentuk WhatsApp ke, jadi maklumat tu boleh sampai dengan cepat lah.
sebab kita menggunakan media-media sosial ni, media-media internet ni perlu ada macam komputer dan juga handphone lah. Layan internet tu kadang-kadang slow, kadang-kadang dia ada interrupt sikit. Masalah dia dekat situ lah. Seperti yang kita tahu, banyak agensi telekomunikasi sekarang dah menawarkan internet percuma setiap hari. Tapi kalau kawasan rumah di luar coverage tiada guna. Jadi cabaran yang paling tinggi untuk capai internet ni adalah kawasan rumah berada di luar kawasan liputan. Terpaksa menggunakan hotspot ataupun tethering. Jadi perkara-perkara ni salah satu cabaran yang perlu dihadapi lah, terutamanya macam untuk kerja-kerja yang ada, yang perlu capai target, yang perlu capai KPI. Manfaat menggunakan internet ni memang memberikan yang terbaik lah sepanjang pandemik ni dalam saya mempromosikan bisnes saya. Kemudahan internet ni amatlah penting bagi saya kerana dia adalah tulang belakang kepada pembelajaran online. Saya harap dengan adanya bantuan-bantuan ni, kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin dan kita pun dapat memberikan kerjasama yang baik juga kepada kita punya majikan. Okey, bila keadaan pandemik ini melanda negara kita dan seluruh dunia, saya pasti penggunaan internet ni bukan lagi keperluan, bukan lagi kehendak, ianya dah jadi keperluan seperti yang Eli katakan tadi. Maknanya setiap individu memerlukan internet untuk mereka bergerak, sama ada bidang perniagaan, bidang pendidikan dan setiap bidang memerlukan perkara itu. Jadi hari ini kita nak bercerita bagaimana untuk meningkatkan dan memanfaatkan internet di kala pandemik COVID-19 ini. Saya perkenalkan tetamu istimewa kami di studio, Encik Azrul Zafri Azmi, Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Apa khabar Encik Azrul? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang ke MHI. Okey, kita bercerita tentang memanfaatkan dan soalan saya mungkin lebih kepada kalau kita kata nak meningkatkan penggunaan ataupun kualiti internet di Malaysia ni, apa menjadi faktornya? Apa yang nak ditingkatkan? Mungkin. Okey, pertama sekali saya nak beritahu yang sebenarnya liputan rangkaian internet di Malaysia ni sudah cukup luas lah. Sebab mengikut statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, 90% daripada keseluruhan rakyat Malaysia adalah pengguna internet. Iaitu jumlah dia lebih kurang 28.6 juta, lebih kurang macam tu. Dan 98.2% daripada pengguna internet menggunakan internet melalui mobile, melalui telefon pintar. So kalau nak kira daripada segi liputan dia saya kira sudah agak luas. Luas. Cuma mungkin apa yang kita boleh tumpukan adalah dalam kawasan luar bandar. Yang mana kalau baru-baru ni ada kes viral, ada satu student buat exam online atas pokok. Benda-benda macam tu kita patut luaskan. Dan juga dari segi kelajuan internet itu sendiri, sebab sekarang ni melalui akibat daripada COVID-19 ini, semua orang buat kerja, berniaga dan juga belajar menggunakan internet. Jadi kelajuan internet tu juga amat penting. Bila cerita pasal kelajuan dan juga akses internet yang kita nak meluas, nak meliputi kalau boleh 100% seluruh rakyat Malaysia dapat menggunakannya. Adakah itu juga menelan kos ataupun belanja yang sangat tinggi yang harus ditanggung oleh pengguna sendiri, bukan kerajaan lah. Kita bercerita tentang pengguna sendiri yang harus menanggung perbelanjaan jika mahu menggunakan internet seperti yang dikatakan? Bagi saya itu tidak ada kaitan dengan pengguna. Saya sendiri sebagai mewakili suara pengguna cyber di Malaysia, saya rasa kalau kita nak 100% liputan, itu tidak sepatutnya dimasukkan dalam kos pengguna lah. Maknanya pengguna bolehlah sikit kita katakan lega kan? Tidak perlu memikirkan tentang kosnya. Dan kita tahu pada Jumaat ini Belanjawan Negara 2021 pada tahun hadapan, dan pastinya ada peruntukan ke arah digital itu setiap tahun ada. Mungkin tahun ini apakah harapan yang daripada pihak Encik Azrul sendiri mengharapkan Belanjawan Negara itu dapat meliputi antara yang ingin dilakukan oleh pihak Encik Azrul? Pertama sekali kita kena faham kesan pandemik COVID-19 ini terbahagi kepada beberapa sektor. Pertamanya sektor pendidikan. Yang keduanya adalah sektor perniagaan dan juga sektor pekerjaan lah. Saya nak tekankan kepada dua sektor ini, iaitu pendidikan. Pendidikan ni saya harap kerajaan dapat
bagi menumpukan fokus untuk mewujudkan satu platform yang seragam untuk sekolah-sekolah supaya ianya lebih mudah digunakan oleh para guru dan juga para murid. So tidaklah macam keadaan sekarang ni ada sekolah ni pakai aplikasi yang ni, sekolah B pakai aplikasi yang lain dan ini menyukarkan pengguna-pengguna internet di luar sana terutamanya dari segi untuk murid untuk gunakan kemudahan aplikasi pembelajaran atas talian. Okay, yang kedua ni saya rasa saya patut fokus sikit sebab sektor perniagaan. Okey, kenapa saya suka nak cakap dalam sektor perniagaan ni? Sebab bila pandemik COVID-19 peniaga adalah orang yang terkesan teruk. Betul. Dan peniaga adalah jantung ekonomi negara. Okey, kenapa saya kata begitu? Sebab bila orang berniaga dia dapat sale, dia dapat jualan dan jualan itu digunakan untuk bayar gaji. Dan apabila COVID-19 terdapat pelbagai sekatan untuk mereka berniaga kan. So oleh itu untuk meneruskan perniagaan mereka supaya dia orang boleh bayar gaji, bila bayar gaji pekerja dapat gaji, pekerja boleh spend kepada ekonomi kan. Membantu meningkatkan lagi pembangunan ekonomi juga kan? Ya. Okay. So oleh itu kerajaan patut fokus untuk bantu mendigitalkan peniaga-peniaga ini dengan cepat dan murah. Ataupun kalau boleh percuma. Okey, kita ada dana digitalkan perniagaan ni sebelum ini. Contohnya digitalization SME digitalization grant. Tapi saya nak cadangkan sempena perbelanjawan ini yang mana kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini supaya syarat-syarat untuk mendigitalkan perniagaan itu dimudahkan. Mungkin syarat-syarat yang lama tu dah tak boleh terpakai dalam situasi terkini. Yalah, kita harus berdepan dengan keadaan ini juga. COVID-19 ini. Cabaran sebab kita bercerita tentang kalau keadaan pandemik COVID-19 ni setiap individu mempunyai cabaran tertentu yang terkesan. Tapi kalau dalam bidang digital secara ringkasnya, adakah terkesan juga dengan keadaan ini? Dia dalam bidang digital ini secara pekerjaannya dia tidaklah terkesan begitu besar. Tetapi dari segi macam orang yang berniaga secara atas talian, mungkin PKP kali pertama dia boleh kata dia tak terkesan lagi sebab orang di luar sana masih ada duit untuk spend, untuk beli barang kan. Tapi bila dah sekarang ini orang dah mula berhati-hati untuk spend duit kan. So sedikit sebanyak ianya terkesan walaupun kita berada dalam sektor digital. Tapi itu dia. Banyak sebenarnya kita nak tahu Encik Azrul, tapi masa mencemburui kita. Terima kasih banyak-banyak beritahu ataupun bercerita, berkongsi dengan kita tentang memanfaatkan internet dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Encik Azrul Zafri Azmi, Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Pastinya kita harapkan yang terbaik dan dapat menjamin masa depan anak-anak bangsa terutama sekali dalam bidang pendidikan dan bukan itu saja bidang perniagaan dan segala bidang yang menggunakan internet di Malaysia ini. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini ada Sofia Liana mempromosikan single terbaru beliau. Apa itu sayang, gantung pada nasib, biarkannya melayang kembali padaku. Ingat dulu-dulu, hilang rasa malu, sekarang bukan dulu, ya itu semua dulu. Ya ini bukan dulu. Ya dulu itu dulu. Jadi sekarang bukan dulu. Ya, peluang lepas peluang, teluang lepas dibuang, terleka penuhi ruang. Langsung tak fikir orang, bila kira diri rasa dah berseorang. Jadi biasa hadap seorang,
perasaan makin berkurang. Langsung tak fikir orang, bila dah hilang baru terheke. Depan mata pun tak nampak, asyik ajak perang benda remeh. Benda kecil pun jadi besar, banyak kali ulang ku dah letih. Berapa kali nak ku ulang, sekarang tak ada orang nak beletih. Baru rasa sunyi tanpa ku diisi, apa itu kasih, apa itu sayang, gantung pada nasib. Biarkannya melayang kembali padaku. Ingat dulu-dulu, hilang rasa malu. Sekarang bukan dulu, ya itu semua dulu, dulu, dulu. Ya ini bukan dulu, dulu, dulu. Yang dulu-dulu itu dulu, 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 dulu. Jadi sekarang bukan dulu, dulu, dulu. Apa rasa bila seorang, apa rasa bila hilang, bila bertepuk sebelah tangan, hanya ku seorang je berangan. Oh kenapa, kenapa kena macam itu? Mengapa kau buat begitu? Cukuplah semua permainan itu, engkau takkan tahu apa itu sayang, gantung pada nasib. Biarkannya melayang kembali padaku. Ingat dulu-dulu, hilang rasa malu. Sekarang bukan dulu, itu semua dulu, dulu, dulu. Ini bukan dulu, dulu, dulu. Yang dulu-dulu itu dulu, 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 dulu. Jadi sekarang bukan dulu, dulu, dulu. Yeah. Berapa kali nak dan berapa kali nak ku berapa kali nak ku. Ya, Liana. Dulu. Ya. Dulu. Okey, tapi yang ni yang sekarang. Sofia yang sekarang. Sofia yang Semakin sekarang aktif. bukan yang dulu. Semakin aktif dengan mengeluarkan single. Ya, Maknanya yang sendirilah, bukan bersama kumpulan. Bukan. Okey, tapi kali ini kita dengarkan lirik dia hanyalah beberapa perkataan je yang dia rap. Ya, betul. Ni sing rap ya, sing rap. Yes, sing rap. Sekarang ni Sofia cuba satu benda yang baru. Mungkin orang dah tahu Sofia boleh rap, technical rap, laju semua kan, yang rancak. So Sofia nak buat satu perubahan sikit. So Sofia buatkan sing rap. Sing rap ni dekat luar negara dah banyak, dah berleluasa. Tapi dekat Malaysia mungkin baru nak mulalah. Sing rap ni macam lagi relax daripada rap biasa kan? Ya, betul. Berbezalah masa tempoh hari yang Sofia datang bersama dengan budak ngam. Oh, gini lah. Sekarang ni kini sebenarnya. Okey, sorry. Sekali ya. Kau main tu. Okay, masih lagi akan menari macam tu sebenarnya. Tapi depends lah, sebab ni lagu dia lebih daripada slow laid kan. back sikit lah ya. Laid back sikit. Dulu ni kisah tentang ni lah. Macam frustrated ke? Dulu ni macam mana? Dia macam tak boleh move on ke? Tak boleh move on ke? Bukan, sebenarnya lagu ni Sofia buat waktu PKP yang pertama. Waktu tu Sofia tulis dengan adik Sofia dekat rumah. So kita orang terfikir pada waktu tu dulu dan sekarang sangat berbeza dengan keadaan kita yang sekarang ni. So untuk kita nak ke depan tu kita kena analyse apa yang terjadi pada waktu dulu. Tak kisahlah apa-apa, cinta ke, kehidupan ke, dengan kawan-kawan ke, benda tu kita analyse dan kita bagi satu message yang positif yang itu sekarang bukan dululah. Ni bukan jawapan kawan lain ke apa? Tak apa, kita faham dan kita menghormati kan. Dia umumkan maksud dulu tu lah. Untuk semua orang boleh relate dengan diri sendiri kan. Yeah. Okey, tapi promosi berjalan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah baru launch boleh. kan?
27 hari bulan. Baru launch beberapa hari music dah. video. Tapi dia punya music video best tau, tempat-tempat dia. Ataupun tempat mungkin biasa, dia punya angle tu nampakkan jadi tempat tu Mahal. Mahal. Tapi Betul. Sofia nak bagi satu banggalah sebab kita ada lokasi-lokasi yang macam ni di Malaysia. So kita tak perlu nak ke luar negara untuk nak cari lokasi macam ni. Yang banglo ni macam banglo dia Forbidden Banglo dekat Damansara Heights, Bukit Damansara. Sini je. Ada apa Ni pengalaman? yang macam kawasan hutan-hutan sikit tu? Ini puncak Dekat mana? alam sebenarnya. Puncak alam? Tapi kena pandai cari. Tak jumpa. Saya duduk puncak alam tak jumpa ni. Ya ke? Kredit lah Tak juga. cari, dekat kena bawa director dia. drone Reki. Ya betul. Bawa drone Dah satu kerja nak keluarkan drone. Tu dah dia. Fadi tanya ni ada pengalaman apa ke buat syuting ni di rumah rumah macam terbiam seram ni. ni. Ada sangat pengalaman ke? Tak ada, tapi banyak nyamuk sebenarnya. Banyak sangat nyamuk. Nyamuk pada bilik. Sofia ni hati kering ni, tak seram tapi banyak nyamuk. Nyamuk dengan seram tu dia lagi takut nyamuk. Dengan lipas. Berapa hari penghasilan lagu ni daripada recording sampai ke penghasilan music video? Okey, penghasilan recording boleh dikatakan dalam 2-3 minggu kita dah siapkan. Siapkan lyrics dan kita pergi recording 2-3 kali untuk habiskan lagu. Dan music video ni hanya ambil 1 hari sahaja. Oh, di dua tempat yang berbeza? Ya, so kita memang jaga timing lah. Kita jaga waktu. Dekat puncak alam ni Sofia bermula shoot roll camera dalam pukul 7 lebih pagi. Okey. Ya, sebab Cantik kita perlukan matahari yang betul semua kan. Tapi bergantung pada cuaca juga kan. Betul. Ada juga hujan masa tengah buat tu dia hujan sekejap. So dia jadi mendung, tapi kita orang bermain dengan lokasi tu juga sebab lagu ni tak adalah ceria sangat. So dia jadi mood dia sama. Tapi tak syuting dalam hujan pula. Tak ada. Bagi mood betul-betul sebab ni. kamera, kesian kamera nanti kamera yang rosak. Mahal kamera dia. Mahal lah tu kamera mahal. Saya okey je. Okey, kita ucapkan yang terbaik untuk single terbaru dan perjalanan terbaru Sofia Liana yang mungkin lepas ni banyak lagi single terbaru secara peribadinya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kembali dengan Januari berancak macam apa tadi? Tengok nanti. Dia the best. Okey, macam dah sebagai penjurucangan. Jadi all the best Sofia Liana. Thank you. Okey, jadi esok hari kita ada tajuk yang menarik juga ya. Dan belanjawan juga. Tapi fokus kepada peniaga lah, ya, kecil ni. Okey, jangan lupa ikuti kami di social media, Instagram kita, FB kita MSHI TV3. Assalamualaikum. Selalu. Bye. Bye.